kembali. Fokus negeri di bawah bayu, kejayaan gabungan GRSBN dalam Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 perlu diterjemahkan dalam Pilihan Raya Umum ke-15. Perinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Atika. Muafakat dan kerjasama antara GRS dan BN pada Pilihan Raya Negeri ke-16 PRN16 di Sabah adalah kerajaan yang kukuh selain mendapat mandat rakyat untuk membentuk kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut mahu kejayaan tersebut turut diterjemahkan dalam Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 kali ini. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat seperti kerajaan negeri sebelumnya tidak akan mampu bertahan lama disebabkan hilang sokongan. Jelas beliau, rakyat sekarang telah matang dengan senario politik semasa selain mahukan kepimpinan yang kukuh dan mampu membawa pelbagai pembangunan di negeri ini. Menurutnya, kutipan hasil sebanyak RM5.449 bilion pada tahun lalu adalah kutipan hasil tertinggi sekaligus menjadi pencapaian terbaik kerajaan negeri meskipun berdepan senario pandemik COVID-19. Dia berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Membakut. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS yakin calon Barisan Nasional BN Kimanis Datuk Muhammad Alamin mampu mempertahankan kerusi parlimen itu pada PRU 15 ini. Sementara itu dalam majlis berasingan, calon BN Beaufort Datuk Siti Aminah Achin berkata kebajikan rakyat menjadi keutamaan dalam mendepani masalah banjir yang sering melanda kawasan Parlimen Beaufort. Datuk Siti Aminah berpendapat inisiatif berterusan juga diperlukan bagi memperhebatkan program pembangunan di kawasan itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui dalam sesi kempen di Beaufort. Barisan Nasional BN Sabah akan terus memberi fokus dalam mendekati pengundi muda di sepanjang kempen Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Keutamaan tersebut dibuat disebabkan golongan tersebut mampu menjadi penentu kemenangan calon yang terbaik kepada rakyat. Jadi mungkin di Kota Belud ini kita perlu berbagai cara pendekatan untuk menarik undi anak muda ini. Sebab saya selalu berpesan kepada semua calon-calon untuk menang, kita buat kerja orang mau menang. Bermakna lakukanlah apa juga strategi yang perlu untuk menawan sama ada pengundi muda, pengundi pertengahan, pengundi dewasa dan sebagainya. Untuk memastikan sebuah politeknik diwujudkan di Kota Belud. Dan politeknik ini ada mempunyai dua cabang. Satu untuk memberikan peluang pendidikan tinggi kepada rakyat di kawasan Pantai Barat Utara ini termasuk Kota Belud. Tetapi pada masa yang sama yang lebih penting, politeknik ini boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan baru bandar baru Kota Belud yang bakal dilancarkan besok. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam program Bersama Rakyat di Tempasuk, Kota Belud. Pada PRU 15 ini, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan berdepan tiga lagi pesaing iaitu penyandang Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis, mewakili Parti Warisan dan Modili Bangali dari Pakatan Harapan. Sementara itu di Tawau, kempen calon Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 terus rancak menjelang hari pengundian pada 19 November ini dan antara strategi yang dibuat adalah bertemu penduduk melalui sesi ramah mesra. Calon Gabungan Rakyat Sabah GRS Lo Su Fui giat menyantuni penduduk setempat melalui majlis ramah mesra di pusat daerah mengundi PDM Bukit Koyon dan di Kampung Andrasi. Hadir memberi sokongan Ketua Bahagian Bersatu Tawau Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, Adun Balong Datuk Hamil Awang dan Ahli Jawatankuasa Sayap Bersekutu Negeri Sabah Datuk Nagaraju. Pengerusi Parlimen Tawau menyaksikan pertemuan 6 penjuru melibatkan calon GRS, Warisan, Pejuang, 2 calon bebas selain penyandang kerusi berkenaan Datuk Christina Diu yang merupakan calon Pakatan Harapan. Mengikut daftar pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat 9 Oktober 2022, sejumlah 87,477 pemilih di Parlimen Tawau layak mengundi dalam PRU 15. Sebanyak RM17.61 juta diperuntukkan kerajaan negeri pada tahun ini bagi memastikan lebih ramai usahawan wanita terlibat menerusi program pembangunan yang dilaksanakan
Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa dan Yayasan Usahawan Maju YUM. Perkembangan mereka, alhamdulillah, yang daripada yang kita telah buat pemantauan telah pun menjalankan perniagaan dan sudah ada pendapatan lah untuk mereka. Dan ada juga yang telah mengeluarkan produk mereka. Dan yang telah mengeluarkan produk kita juga pantau dan kita lihat mana yang boleh menjana pendapatan, kita bagi bantuan secara labeling dan packaging. Dia berkata demikian ketika ditemui pada penutupan program Keusahawanan Jewanita tahun 2022 di Dewan Kebudayaan Bajau Samah di Tuaran. Sementara itu, berucap merasmikan majlis tersebut yang dipertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Seri Panglima Julia Salak menekankan usahawan wanita agar terus meluaskan jaringan perhubungan selain mempertingkat pengetahuan mengenai pengurusan kewangan, pentadbiran perniagaan dan pemasaran. Antara kursus kemahiran diperkenalkan adalah kemahiran dan facial, pembuatan minyak spa, gubahan hadiah dan pengawitan makanan berperap. Program Keusahawanan Jewanita 2022 ini meliputi daerah Tuaran, Putatan, Tamparuli, Pinampang dan Kota Kinabalu. Berita sukan Piala Malaysia, Sabah FC kekal fokus dalam perlawanan kedua menentang Kuching City FC di Stadium Likas malam ini. Meskipun memiliki bekal tipis 1-0 pada aksi pertama di Stadium Negeri pada 5 November baru-baru ini. Pemain di hadapan penonton sendiri juga adalah kelebihan, namun Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee, yakin strategi lawan mampu menentukan pasukan mana yang akan mara ke peringkat separuh akhir. Kita perlu kekal fokus terutamanya daripada segi disiplin ketika kita bertahan, di mana daripada peluang-peluang yang dicipta oleh pasukan Kuching di Kuching City tempoh hari amat bahaya, di mana kita perlu memastikan kita tidak dibolosi. Itu yang penting. Sebab apa yang kita tahu, pasukan Kuching City satu pasukan yang sekarang ni meningkat naik. So kami akan bagi yang sebaik mungkin dan kami akan mengikutlah segala arahan yang diberikan oleh Datuk Ong Kim Swee. Mereka berkata demikian semasa ditemui di Kota Kinabalu. Sabah FC dijangkakan menggunakan susunan pemain seperti di Kuching disebabkan masih berhadapan pemain yang mengalami kecederaan iaitu Khairul Fahmi Cekmad, Gary Stephen Robert, Dominic Tan, Jackson Di Souza dan Park Tae-Soo. Perlawanan aksi kedua Piala Malaysia di Stadium Likas bermula pukul 8.15 malam ini. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Atika Naim. Teruskan Atika. Baik, terima kasih.